untuk modul yang pertama, hari itu saya dah terangkan serba sedikit tentang apa itu modeling, okay, apa beza antara modeling dengan pageantry, saya dah terangkan. Kemudian saya terangkan apa tugas-tugas seorang model, okay, bila di atas stage, everything semua, what is modeling sebenarnya, apa type of models, okay, ciri-ciri model saya dah terangkan pada pada kelas yang pertama, modul yang pertama. So hari ini kita akan teruskan dengan modul yang kedua, iaitu kita akan belajar bagaimanakah pose di depan kamera sebagai seorang model. Pose as a model. Okay, ingat, as a model, pose dia macam mana. So, hari ini saya akan terangkan dua jenis, two types of model pose. Satu ialah model pose sebab streetwear. Contohnya, kita sekarang ni banyak, kamu semua macam banyak ambil gambar untuk upload di social media, di Instagram, okay? Di Facebook contohnya. So, kamu kena tahu gambar macam mana kamu nak tangkap untuk kamu upload di kamu punya social media. Supaya gambar yang kamu post tu bila orang tengok, orang tahu, oh, you are a model bila tengok gambar tersebut. Okay, bukannya gambar suka-suka hati dia kamu tangkap. Faham? So, saya akan bagi contoh-contoh gambar yang kamu boleh jadikan sebagai rujukan. Itu yang pertama, streetwear punya pose. Okay, kemudian yang kedua, saya akan bagi contoh pula bagaimana pose-pose yang boleh kamu buat bila kamu dapat job untuk commercial. Contohnya commercial pose di photoshoot di dalam studio. Okay, saya akan bagi beberapa contoh. Itu yang pertama. So, di akhir daripada kelas ini nanti, di akhir kelas, saya akan berikan kamu task, tugasan. Okay, saya akan bagikan masa, take note, tulis, take note. Sebab dalam tugasan ni tak ada dalam dalam jadual yang saya bagi. Ini adalah tugasan tambahan. Okay, kamu kena submit tugasan ini pada 20 hari bulan Ogos. Saya bagi masa 20 hari. Okay, 20 hari. Okay, 20 hari saya bagi masa. Lama ke? Sekejap. Lama kan? 20 hari kan? Tambah waktu PKP tak tahu buat apa ni, 20 hari saya bagi masa. Okay. So nanti saya akan bagi contoh, ada lebih kurang dalam 10 contoh gambar pose streetwear, dan tak silap saya ada 12 contoh gambar yang kamu boleh tiru photoshoot di dalam studio, commercial punya photoshoot. So saya nak di akhir nanti bila saya dah terangkan everything semua, saya nak kamu tiru gambar yang saya bagi tu satu per satu. 10 gambar streetwear, 12 gambar untuk commercial punya pose. Kamu kena tiru sebiji-sebiji. Faham? Tangkap gambar seperti mana yang saya bagi contoh dalam modul ini, tiru sebiji-sebiji. Okay, tangkap gambar guna phone. Pose dia macam mana? Tangkap gambar sebiji-sebiji. Kemudian hantar kepada saya pada 20 hari bulan Ogos. Okay, 20 hari bulan Ogos. So, untuk task yang pertama iaitu streetwear, pakaian kamu adalah bebas. Okay, bebas. Streetwear, kamu nak pakai jeans ke, apa ke, ikut kamulah. Streetwear, kamu buat photoshoot dia. Kalau tak boleh nak keluar rumah, boleh buat photoshoot dalam rumah je, tak apa, tak kisah. Okay. So, pakaian bebas, tapi mesti tema dia streetwear lah. Janganlah kamu lari tema pula, pakai evening gown pula. Okay, streetwear. Simple-simple je, casual punya pakaian. Macam kamu nak pergi keluar jalan-jalan, okay, macam nak keluar jalan-jalan, macam biasa-biasa je baju. Okay. Kemudian, untuk task yang kedua, untuk commercial, saya nak kamu pakai t-shirt putih. Okay, t-shirt putih kosong dengan seluar jeans. Okay, t-shirt putih kosong dengan seluar jeans. Boleh?
Kasut bebas. Kamu nak pakai sneakers pun boleh, kamu nak pakai heels pun boleh, tak kisah. Tangkap gambar dekat rumah, dan untuk photoshoot komersial kamu guna handphone je tangkap tau, tak payah nak ambil professional, tak payah guna handphone je. Pastikan background di belakang kalau boleh kosong. Macam saya ni dinding kosong kan, dinding kosong, putih. So tangkap gambar dekat dinding putih je. Kalau dekat rumah tak ada dinding putih, kamu boleh tangkap gambar dekat langsir. Macam Tasha belakang langsir tu, cantik tu langsir tu. So tangkap dekat langsir. Okay, pastikan kosong, tak ada corak-corak, tak ada gambar-gambar. Saya nak kosong, nak cantik je, plain. Sebab saya nak fokus dekat kamu punya post sahaja. Saya tak nak ada gangguan di belakang. Okay, jelas ya? So ada 2 task kamu kena hantar 20 hari bulan. So sekarang kita teruskan dengan kelas kita pada hari ini. Saya akan share dokumen, kita akan belajar sama-sama. Boleh? Ready? Ready yang kata thumbs up. Ready? 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 Okay. So, jom kita bermula. Okay, nampak? 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 Thumbs up, nampak? Okay, good. Semua nampak Okay. So hari ini kita akan tengok pose like a model. Okay, pose-pose yang kita boleh buat sebagai seorang model. Kamu kena belajar benda ni sebab contohnya bila kamu dapat job as a model, kita dapat job, cameraman tak nak ajar kamu. Cameraman tugas dia tangkap gambar je. Di sana tangkap macam tu. Okay, kamu kena tahu sendiri macam mana kamu nak pose. Apa patut kamu buat depan kamera. Nanti Sir Keith akan explain lebih lagi. Saya ajar tentang pose, Sir Keith akan buat tambahan lagi. Apa yang patut kamu buat bila kamu pergi buat photoshoot, dapat job photoshoot, modeling punya job contohnya. Hari ini kita fokus pada photoshoot. Okay, kita belum lagi masuk kepada runway punya catwalk fashion show, belum lagi. Hari ini kita fokus pada photoshoot dulu. Okay, so kita tengok. So, fashion, kita akan tengok hari ini street style. Gambar-gambar ni kamu boleh tiru. Contohnya, bila kamu dah belajar hari ini 10 jenis street style punya pose, kamu boleh tiru, hantar kepada saya dia punya task. Selepas ini, bila kamu keluar ke, so kamu boleh praktikkan post-post ni untuk kamu postkan dekat kamu punya Instagram, dekat kamu punya Facebook. Barulah bila orang tengok, okay, memang model. Post pun post model macam tu. Okay, tak ada nampak macam model ke ni? Orang tanya macam tu. Model ke ni? Orang tanya macam tu. Okay, so kita tengok fashion freestyle. Ni adalah pose yang pertama. Okay, pose yang pertama. Okay, cross one leg over the other. Okay, this pose highlights the vertical lines of your legs and elongates your entire frame. Okay, saya nak kau tengok ni, gambar ni, dia beri fokus kepada bahagian kaki. Okay, dia cross one leg over the other. Dia cuma cross sahaja kaki dekat sini. So kamu kena tangkap gambar macam ini sebiji, macam ni. Tangkap gambar kaki cross di sini. Sama ada kamu nak cross kaki kanan, kamu nak cross kaki kiri pun tak kisah. Okay, kamu cross the leg, kemudian tangan lepaskan macam biasa. So dengan cara ini, kita kalau kamu tak berapa tinggi, tak berapa nak tinggi, bila kamu post macam ni, okay, especially kalau contohnya kamu pakai seluar ke, kan? Kamu pakai seluar ke, kamu akan tonjolkan kamu punya vertical lines kat sini. So kamu akan nampak lebih panjang. Lebih panjang macam tu. Okay, kamu akan nampak lebih panjang, dia punya illusion dia, ilusi dia kat sini. So this is nampak frame keseluruhan body, akan nampak frame keseluruhan body. So bila kamu buat pose ni, ingat pose pertama cross the leg, kaki silang macam ni. Sama ada begini, kaki kiri di hadapan ataupun kaki kanan di hadapan. Salah satu pun okey. Okay, ini adalah pose yang pertama. So saya akan sharekan ni dokumen dalam group. Saya minta dekat parents belajar buat photoshoot gambar macam ini. Pose macam ini. Okay, ni yang pertama punya pose. So tangkap gambar macam ni lah, boleh post ke Instagram macam tu. Okay, so gambar yang kedua. Okay, gambar yang kedua. Look back over your shoulder. Okay, selalunya gambar yang macam ni, kita tangkap gambar macam ni, gambar yang kedua, look back. Kita tengok di shoulder, tapi kita masih lagi kita tengok ke belakang.
Sebab apa kita ambil gambar macam ni? Tujuan dia ialah kita nak tunjukkan bahagian belakang baju. Okay, tujuan dia sebenarnya nak tunjukkan belakang baju ni macam mana. Selalunya kalau kita tengok gambar, kita tengok gambar depan je. So orang tak tahu belakang dia macam mana. Belakang baju tu macam mana. So orang nak tengok je, sometimes orang nak tahu belakang baju tu macam mana. So this is the pose. Simple je. Okay, berdiri, tangan ni sama ada kamu boleh masuk dalam poket ataupun kamu lepaskan pun boleh. Okay, cuma kepala dengan bahu ini bersentuh. Macam tu contohnya. Begitu. Okay, kata pusingkan macam tu. Soalan macam kamu nak tengok ke belakang macam tu. Sebab apa? Nak tunjukkan di bahagian belakang ini. So ini adalah pose yang kedua. Ya, pose yang kedua. Tiru saja pose ni. Okay, seterusnya. Boleh semua? Boleh ya? Okay. Pose yang ketiga. Okay. Profile your face and look away from the camera. Okay. Pose yang ketiga ni, okay, kamu berdiri tegak. Okay, berdiri tegak. Okay. Tangan sama ada nak lepaskan pun boleh di kedua belah tangan, tak kisah. Tangan nak letak di bahagian belakang pun tak kisah. Okey, sekarang ni untuk pose ini yang pentingnya ialah bahagian kepala kamu sebab kamu just mengeringkan sikit kepala, pusing ke kiri ataupun pusing ke kanan pun tak kisah. Tengok mana side kamu yang cantik. Ada setengah orang side kiri dia cantik, so dia akan kiri macam ni. Ada setengah orang side kanan dia cantik, so dia akan ke kanan. Kamu mesti tahu kamu punya angle masing-masing. Okay, that's why bila kamu buat photoshoot sendiri, kamu akan tahu, oh angle aku kanan cantik ke, kiri cantik ke, ataupun depan macam tu. Sebab ada setengah orang, setiap angle dia cantik. Ada setengah orang, different angle dia berbeza. So kamu kena tahu kamu punya angle sendiri, kamu kena tahu. Sebab bila kamu tahu kamu punya angle, bila kamu pergi photoshoot, bila cameraman suruh kamu post, kamu tahu dah nak bagi angle mana. Macam ni punya angle ke? Penuh angle macam ni ke, kamu nak bagi begini ke, nak dongak tinggi macam ni ke, cantik angle kamu, ataupun tepat macam ni ke, cantik angle kamu, ataupun tunduk sikit macam ni, cantik ke angle kamu. So kamu mesti tahu setiap angle. That's why bila kamu buat photoshoot banyak kali, and then kamu tengok gambar, kamu akan nilai gambar kamu, angle mana kamu yang cantik. So bila kamu pergi photoshoot kan, kamu tak akan bagi angle yang tak cantik dekat fotografer. Faham? Fotografer tak nak tengok angle yang tak cantik. Fotografer bila nak tengok gambar, dia tahu cantik. So kamu kena tahu kamu punya angle macam mana. Itu yang penting. So untuk pose yang ketiga ni, okay, tujuan dia, kamu jangan tengok kamera. Okay, this changes up the perspective of your look and puts the focus on the outfit itself. Sebenarnya bila kamu tak tengok kamera, kamu tengok ke kiri begini sahaja ataupun ke kanan begini sahaja, sebenarnya kamu nak tunjuk kamu punya baju. Kamu tak interact dengan kamera pun. Kamu nak tunjuk kamu punya outfit, baju kamu yang kamu nak tunjukkan. Okay, so pose yang ketiga ni, sama ada tangan kamu boleh letak di belakang, boleh satu belakang, satu depan. Okay, ataupun kamu boleh letak tangan dua-dua dalam poket. Kalau kamu pakai seluar yang ada poket pun boleh. Tapi yang penting sekali, jangan tengok kamera. Okay, sama ada kamu, this is 90 darjah, this is 90 darjah. Macam ni, this is 45 darjah. Okay, sama ada kamu begini sikit ataupun habiskan 45 darjah. Ataupun begini je. Tengok angle kamu mana yang cantik. So kamu kena try tangkap gambar dan tengok, oh this is my angle yang betul. Macam tu. Okay, so kena praktikkan. Yang ketiga. So, kemudian seterusnya yang keempat. Okay, yang keempat. Okay. Untuk pose yang keempat ni, tilt your head to one side. Okay. Angle yang keempat, pose yang keempat ni, tangan tu tidak memainkan peranan sangat. Okay, tapi kalau kamu tengok, dia masukkan tangan di dalam poket supaya dia ada curve kat sini. Dia ada curve dekat sini. Sini yang memainkan peranan ialah kamu punya bahagian kepala. Kepala, saya ingat sikit. Tilt sikit macam teleng sikit orang panggil. Okay, sama ada kiri ataupun kanan. Macam tu. So pose ni dia lebih relax. Okay, dia lebih relax, nak tunjuk seolah macam kamu ni very cheeky person, macam ala-ala nak buat cute sikit, macam tu, macam tu je. Okay, so kamu jangan berdiri tegak macam tiang bendera.
Faham? Jangan berdiri tegak macam tiang bendera. Tengok posture badan dia, relax. Okay, posture badan dia, relax. Dia tidak terlalu melengkung, tidak, dia relax je, sikit je. Yang penting kepala tu feeling cute gitu. Okay, so misalnya macam, oh cute-nya aku macam. Okay, so this is pose yang keempat. Okay, pose yang keempat. Tilt your head to one side. Sama ada kamu nak condongkan kepala sehingga kepala ke kiri ke, kanan ke, ikut kamu punya the best look. Kamu punya angle yang cantik tu. Okay, so yang seterusnya. Yang kelima, slightly pop one knee. Okay, macam ni. Okay, pandang badan kiri, kamera di sana, badan di sini. Kat sini kita nak fokuskan dekat kita punya kaki. Okay, ini macam pose-pose biasa je. Seolah macam kamu dalam jalan penat dan berhenti sekejap, pose sekejap. So this is dia punya angle kaki dia. Macam buat pointy dia lah. Ya, macam tu. Okay. Sekejap ya, azan. Tadi sambung. Tak payah pakai pun tak apa. Betul. Okay. Pose yang kelima, slightly pop one knee. Kalau kamu fokus pose kamu pada bahagian kanan, side kanan, kaki kanan yang begini. Okay, bukan kaki kiri yang keluar, kaki kanan yang ke belakang. Kalau kamu pose di sebelah kiri begini, maksudnya kaki kiri yang begini. Yang pop one knee ni kaki kiri. Faham? Okay, bukannya bila kamu kanan, kaki kanan ni pergi kat belakang sini, kaki kiri pula jadi begini. Salah. So kamu akan nampak kaki jadi macam tu nanti, bersilang. Okay, so tak nampak kamu punya line. This is body line. Kalau kita tengok, this is our body line. This is our body line. Bila kita berdiri, this is our body line. Yang ini line dia kan, kaki ni, this is the line. Okay, sampai ke kepala, this is the line. So ini kita punya ilusi. Okay, this is ilusi. Ilusi pula. This is ilusi dia, kaki dia. Ni, okay, this is. So ini kita punya line. Body kita semua ada line. Okay, this is one line. So this is the punya illusion. Okay, nombor 5. Next, nombor 6. Okay. Nombor 6, use a sidewalk curve to your advantage. Okay. Untuk
if you want to show off some of your killer, yang ini contohnya kalau kamu pakai kasut lawa, nak tunjuk kasut lawa, sebenarnya itu bukan tujuan kasut, sebenarnya dispose sebenarnya nak tunjukkan long illusion dekat kaki sebenarnya. Okay, kalau kita tengok untuk pose yang ini masih lagi ada line, kita punya body line masih lagi ada. Ni this is the kepala, okay, masih lagi body line dia sampai ke bawah. This is the body line, okay, body line. So dia punya ilusi dia pada kaki bahagian sini. Faham? So tangan ni tak kisah. Kamu nak buat macam ni pun boleh, nak letak tangan dekat belakang pun boleh, kamu nak letak dekat hips tangan pun boleh. Okay, tangan tak kisah freestyle. Sebab untuk pose yang ini, yang kita nak tonjolkan ialah dekat bahagian kaki ni sebenarnya. Okay, this kaki. Berbeza tadi kamu just berdiri dan kaki yang bersilang. Kalau kalau pose kanan, kaki kanan yang bersilang. Yang ini tengok depan. Tadi kamu sisi, yang ini kamu tengok depan. Cuma kaki dekat sini yang kamu bengkokkan. Okay, kamu bengkokkan. So this is pose yang ke-6. Practice sampai perfect. Practice makes perfect. Okay. So next. Pose yang ke-7. Okay, ini casual pose. Kamu je sandar dekat dinding saja. Tetapi untuk pose dekat sini, kamu tengok dia punya kaki. Bukan je kaki dia tegak macam kayu, straight macam tu je. Faham? Kaki dia tetap bend sedikit, nak tunjukkan dia punya bengkok dekat kaki kat sini. Bukan kaki tu panjang sini, ini pun panjang macam ni. Faham? Bukan lurus dan lurus kaki dia, tak. Faham? Kaki dia tetap ada bend satu kat sini. Sini tengok kaki dia kat sini, masih lagi bengkok. Itu menunjukkan, kalau kita tengok body line dia masih lagi ada body line kat sini. Body line, tapi dia punya ilusi dia tetap pada bahagian kaki. Sebab itulah bila kamu tengok gambar buat anything pose, selain daripada kamu punya muka, ekspresi muka, kaki kamu sangat memainkan peranan penting. Sebab kalau kaki kamu kedudukan dia salah, orang yang tinggi pun boleh nampak rendah, boleh nampak short. Okay, so kalau kamu short, kamu rendah, kamu tangkap gambar dengan pose yang betul, kamu akan nampak tall dalam gambar, akan nampak tinggi dalam gambar. So penting. Okay, so kalau kamu lean dekat wall, sama ada kamu nak pegang tangan ke ataupun nak betul-betul bersandar dekat dinding terus, okay, sama ada dekat bahagian pinggang ke bersandar ataupun pinggang sampai ke bahu ke bersandar, tak kisah. Yang penting sekali kamu punya posture kaki. Okay, nombor 7. Next, nombor 8. Snap a short mid step. Ni seolah-olah macam kamu tangkap gambar sedang berjalan. Okay, ni simple je. Pastikan bila kamu tangkap gambar macam ni, kamu tak nampak macam robot. Okay, so macam keras dan kaku, nampak macam robot. Kamu kena macam buat pose tu, kamu mesti bergerak, baru tangkap gambar, baru nampak natural. Kalau kamu jadi patung, pose macam tu tangkap gambar, kamu akan nampak kaku, akan nampak keras dekat gambar tu. Kamu kena berjalan macam one step tangkap gambar. One step tangkap gambar. Baru kamu punya gambar tu akan nampak natural. Okay, so bila kamu tangkap gambar untuk nombor 8 ni, kamu kena hati-hati. Kamu kena move your body, baru tangkap gambar. Bukannya kamu pose keras macam tu, baru tangkap gambar. Memang kayu lah nampak dalam gambar. Tak nampak natural. Okay, nombor 8. Next, nombor 9. Okay. Prop up one leg. Okay. Bersandar dekat dinding. Okay, bersandar dekat dinding. Kaki sebelah ni kamu bengkokkan. Bila kamu bengkokkan kaki di sebelah sini, kamu ingat bengkok, kalau gambar di sebelah sini, gambar daripada kanan ni, kaki kiri yang kamu bengkokkan, bukan kaki kanan. Kalau kamu bengkokkan kaki kanan, kaki kiri kamu yang panjang, kamu dah tutup kaki kiri kamu dah tutup. Faham? Kalau kaki kiri kamu yang panjang, kaki kanan kamu bengkok macam ni, kaki kanan ni dah tutup kaki kiri. Tak cantik gambar. Okay, yang ini, ni dia punya line, tengok. This is the line. Line dia. This is the line. So, ini line, kaki kiri kamu yang bengkok menyorok di sebelah sana, di belakang sana. Baru gambar kamu nampak line dia ni. Kalau kamu tukar, yang ini lurus, yang ini bengkok, line kamu berada di sebelah sana. Body line berada di sebelah sana, di belah kiri. So gambar jadi tak cantik.
Ingat, bila kamu tengok gambar, it's all about line, body line. Tengok gambar, it's all about body line. Macam tu. Okay? So next, nombor 10. Pose yang terakhir untuk straight pose. Okay. Cross one leg. Bersandar dekat dinding, cross one leg dekat kaki. Okay, cross one leg dekat kaki. Okay, this is kamu punya line. This is your body line. Your body line, kamu cross leg sini. Okay. So, ini adalah pose yang ke-10 untuk streetwear punya contoh. So, kamu tangkap gambar satu-satu. Saya nak kamu follow je gambar ni. Baju bebas. Pakailah baju apa yang kamu rasa sesuai, yang kena dengan konsep streetwear. Tak kisah macam mana pun, janganlah kamu pakai seluar track bottom pula. Tak cantik. Okay, janganlah pakai terlalu macam pakaian dekat rumah santai-santai. Pakai macam mana kamu nak pergi keluar, nak keluar rumah. Pakai baju tu. Okay? So ini bahagian pertama, streetwear punya pose. Lepas ni kita akan masuk bahagian yang kedua. Okay, ada tak apa-apa pertanyaan untuk streetwear punya pose? Yang apa tadi? Yang gambar ni semua pakaian berbeza ataupun pakaian yang sama? Pakaian yang sama je. Okay, Tapi kalau nak pakaian berbeza pun boleh lah. boleh, tak kisah. Kalau nak rasa Okay. salin 10 baju, 10 gambar, duduk kat rumah kan, PKP tak tahu nak buat apa-apa, nak salin 10 baju, 10 gambar, salin lah. Okay, kan nak Cantik lah. tak kisah. Kalau tukar-tukar baju style tu. Okay. Tapi kalau macam dekat sini dah ada gambar pakai cermin mata ke kan, ni tak payahlah kamu pakai cermin mata. Okay. Jadikan diri kamu ni teenagers, remaja. Ambil pakaian yang konsep remaja, jangan ambil konsep yang terlalu dewasa. Okay, pakai baju yang konsep Jangan make up tebal-tebal tau. jangan make up tebal-tebal, make up sikit-sikit je. Macam kamu nak pergi keluar, pergi bandar. Bulu mata jangan 2-3 lapis. Tak payah pakai bulu mata, semua tak payah. Pakai je light lipstick dah cukup. Okay? Lip gloss cukup. Macam Tak payah nak make up tebal-tebal. Macam kamu nak pergi mall, nak pergi jalan-jalan dengan kawan-kawan. sangat sweet. Sweet, cheeky and sweet. Itu yang penting. Untuk streetwear untuk kamu. Okay, sekarang kita masuk bahagian commercial. So bahagian commercial poses. Okay, commercial poses. Selalunya commercial ni poses ni, ini adalah untuk indoor, untuk dalam studio. Okay, selalunya Sekif tahulah kalau kau masuk dalam studio, so ini yang kamu kena pose macam ni yang kamu kena buat selalunya. Okay, so tengok. Untuk task yang ini, commercial poses, kamu kena pakai baju putih. Plain kosong, seperti mana dalam gambar yang saya tunjukkan ni. Seluar pakai seluar jeans. Kasut tak kisah bebas. Okay, kasut tak kisah bebas. Ada pertanyaan ke dekat bahagian chat ni, Kif? Tak ada Tak ada Okay, kita teruskan So, commercial poses yang pertama. Okay. Stand slightly diagonal, bring hair over to the... Siapa yang ada tak bertudung, so buat pose macam ni. Rambut tolak ke depan, tutup. Bukan tutup separuh macam ni, tapi kamu kena... Kepala tu bukan ke depan. Kepala kamu sengit sikit. Okay, dan rambut tu pergi tolak ke depan. Lift your right arm. Tolak ke tepi. Tolak je macam tu. Guna tangan kanan untuk tolak rambut tu. Okay, guna tangan kanan untuk tolak rambut tu. Kemudian, mata tengok kamera. Dia bagi jelingan kat kamera tu. Kamera. Okay, so ni adalah pose yang pertama kamu kena practice. Buat pose ni sampai jadi. Okay, tak kisahlah rambut kamu tu jenis lurus ke, tak kisah. Boleh je tolak ke depan sikit macam tu, tak kisah. Okay, siapa yang pakai tudung, buat pose macam ni juga. Faham? Buat pose macam ni juga. Dia punya expression sekali. Cuba tak payahlah kamu letak rambut palsu ke apa, tak payah. Buat pose macam tu juga je. Just pegang kamu punya tudung ke, pegang kamu punya turban ke, macam tu. Okay, pose yang sama. Okay. This is first pose. Next pose. Pose yang kedua. Okay, pose yang kedua. Pose yang kedua,
tangan bersilang di depan. Okey, tangan bersilang di depan. Kamu kena tengok. Kalau, kau tengok kalau kamu pose di bahagian kiri, pose macam ni ialah pose kiri. Maksud tangan kiri yang di atas, tangan kanan di bawah. Kamu jangan terbalik. Baru nampak kamu, this is your line, this is line, body line, baru nampak tangan ni. Kalau tidak, kalau kamu tangan sini di bawah, kiri di atas, kamu dah tutup line tangan sini di bawah line tangan kanan, kamu dah tutup dia punya line. Jangan salah. Kalau kamu pusing, switch ke belah sana, barulah tangan bahagian kanan ni yang di atas. Tangan kiri ni di bawah. Boleh? So, kena betul kamu punya pose line ni. Pose macam ini. Muka macam ni sikit, bukannya pandang terus begini, tidak, sedikit sahaja. Macam kamu jeling kamera tu, macam Sekif cakap, jeling kamera. Okay, this is the pose. Line jangan lupa, body line. Next, nombor 3. Cepat sikit, ada lagi Sekif nak share. Sama macam tadi, yang ini side. Okay, yang ini side. Yang ini depan, front. Tetapi kamu tengok, kepala dia tilt sikit. Kiki, senyum. Tangan bersilang di pinggang. Okay, tangan bersilang di pinggang. Yang ini tak kisah. Cuma kamu kena tengok sama ada kamu nak berdiri lurus ataupun kamu nak berdiri curve macam ni. Kamu nak berdiri curve macam ni. Faham ya? Either one. Okay. Siapa yang rambut panjang, saya syorkan kamu ikat macam ni. Baru nampak kemas. Okay? Ikat rambut, buat ponytail, baru nampak kemas, baru nampak cantik. Kalau kamu lepaskan, boleh, tapi make sure rambut kamu tu selitkan betul-betul, pergi selit ke belakang. Supaya kalau rambut kamu panjang, kamu tolak ke depan, nanti rambut kamu akan tutup kamu punya baju, so nampak messy. Dan tutup kamu punya leher. Tutup kamu punya leher. Ada setengah orang leher pendek. Okay, rambut kamu panjang. Kamu bawa rambut tu pergi ke depan pula, tutup leher, langsung hilang leher. Itu mana leher? Macam tu. Tak nampak dah leher. Okay, that's why prefer ikat. Bila ikat, muka nampak penuh, leher nampak pun nampak macam model. Kalau kamu tak nak ikat rambut, kamu nak lepaskan rambut pun boleh. Tetapi pastikan rambut tu dekat belakang. Ke belakang. Slitkan ke belakang semua. Supaya muka nampak penuh, leher pun nampak. Macam Sekif cakap. Okay? Okay. Next. Nombor 4. Okay. Sama juga. Pose yang macam tadi juga. Okay, pose yang macam tadi juga. Tangan ni, dia tak peluk tubuh habis. Separuh je. Yang ini lepaskan ke bawah sikit. Yang ini lepaskan ke bawah sikit. Okay. Yang ini, muka tengok kamera penuh. Muka tengok kamera penuh. Tapi yang ini, pose dia adalah posisi. Ingat, ini bukan pose depan. Ini posisi. Posisi. Tangan sebelah. Macam tu je. Okay. Ini pose yang keempat. Saya laju sikit. Pose yang kelima. Okay. Pose yang kelima. Pose yang kelima. Tangan letak di bahagian belakang. Kalau tak ada poket, letak je dekat bahagian pinggul dekat belakang tangan. Cukup macam tu. Okay, letak bahagian pinggul di belakang. This is pose yang kelima. Turn sideways. Pusing separuh. Bend your left arm. Tangan ni dibendkan. Left arm. Okay, left arm ni. Okay, kemudian stand straight. Berdiri tegak and turn your head to the camera. Tengok pada kamera. Okay. So, seterusnya. Nombor 6. Okay. Nombor 6, cross hand juga macam tadi. Okay, cross hand tapi betul-betul dekat atas pinggang sikit. Tinggi sikit kamu punya tangan tu. Okay, tinggi sikit tangan. Next. Nombor 7, stand straight onward with your hands. Okay, yang ini kamu tak nampak. Okay, untuk gambar ni, tangan kamu, ingat gambar yang ke-7, take note. Okay, gambar yang ke-7, take note. Okay, gambar yang ke-7, pose yang ini, berdiri tegak, kepala sengit sikit, tangan dua-dua lepas di tepi. Di tepi paha, kiri dan kanan. Nombor 7. Okey? Tangan lepas di tepi paha kiri dan juga di tepi paha kanan. Tangan jangan peluk tubuh, tangan jangan simpan ke belakang. Lepas sahaja biasa,
Cuma nak tengok kepala je saya ingat sikit macam tu. Tengok kamera straight. Itu pose yang ketujuh. Next pose. Pose yang ini, kamu kena duduk di atas kerusi. Duduk di atas kerusi, buat macam tu. Macam tu. Tengok kamera. Okay, support by your right bend knee. Maksudnya, tangan kanan di atas paha kaki kanan. Sebab bahagian sini mesti kosong. Faham? Bahagian sini mesti kosong. Jangan kamu letak, jangan kamu tangkap gambar, kaki kiri, tangan kiri yang kamu letak di atas dagu. Nanti dia akan block kamu punya gambar macam tu. Dia tak terbuka, dia block gambar. So kamu mesti nampak terbuka dekat sini. Tangan ni lepaskan je ke bawah ataupun pegang je dekat paha. Tangan kanan dan kaki kanan yang support each other. Untuk gambar nombor 8. Okay. Next. Gambar nombor 9. Okay. Berdiri tegak macam biasa. Satu dekat belakang. Kalau tak ada poket, satu tangan. Tangan kanan dekat belakang. Tangan kiri dekat depan sebelah. Okay. Kamu jangan letak tangan dua-dua di depan macam ni. Kalau kamu letak tangan di depan macam ni, okay, tak ada nampak satu ruang kosong. Kamu tutup dua-dua bahagian tangan dua-dua dekat depan macam tu. Tak cantik. Satu depan, satu belakang dia punya trick. Baru nampak kamu punya line dekat sini tak block. Okay, nampak this is line tak block. Kalau tangan belakang ni kamu letak dekat sini juga, bila line ni dia akan terblock dekat sini. Dua-dua tangan dekat depan. Tak cantik. Sama ada satu tangan dekat belakang, dekat sini, depan, ataupun tangan ni yang dekat belakang, tangan ni yang dekat depan. Macam tu. Either one. Okay? Jangan tutup kamu punya line, dua-dua tangan tutup line. Jangan. Mesti salah satu je yang tutup line. Satu lagi, letak pinggang ke, letak kat belakang ke, macam ni ke. Faham? Dia mesti satu kosong line, satu line boleh tutup half body. Itu dia punya trick. Okay, next. 10. Duduk di atas kerusi, tangan dua-dua pegang kerusi. Buka kaki. Macam tu. Okay, buka kaki macam ni. Tangan dua-dua di atas kerusi. This is your line. Line straight sampai ke tengah. This is your line. Okay, this is your line. Kalau tak nak tangan dua kat sini, boleh juga tangan satu dekat sini, satu lagi tangan di atas paha. Pun boleh juga. Either one. Okay, ni mungkin di atas paha, ini mungkin pegang kerusi. Tapi jangan dua-dua di atas paha. Kenapa? Nampak tak sopan sebab kamu duduk terbuka. Bila kamu duduk terbuka, kamu tak ada satu tangan tutup di bahagian depan, nampak tak berapa cantik gambar tu. Faham? So, especially kalau kamu buat photoshoot, kamu pakai kain contohnya. Pakai skirt, tak cantik. Faham? So, kamu kena tahu macam mana nak protect diri kamu bila kamu tangkap gambar, macam mana nak cover benda tak sepatutnya. Okay, this is the trick. Sama ada tangan kamu sebelah sini, satu tangan dekat atas paha boleh. Ataupun tangan sini dekat sini, tangan sini di atas paha pun boleh. Nak cekap pinggang sebelah pun boleh, tak ada masalah. Yang penting satu tutup dekat sini. Okay, satu tutup dekat sini. Okay, next. Ni macam gambar yang tadi, macam gambar yang ini, sama. Cuma yang ini tangan dua-dua dilepaskan di sebelah paha. Untuk gambar yang ini, 24 ni, nombor 11, tangan dua-dua di belakang. Saya nak kamu letak tangan nombor 11 ni dua-dua di belakang. Jangan lupa, ingat pesan saya, tulis nota nombor 11, tangan dua-dua di belakang. Ingat, tulis nota. Jangan ada yang buat salah. Kalau buat salah, saya suruh buat lain. Tangan dua-dua di belakang untuk nombor 11. Okay, yang untuk nombor 7, tangan dua-dua di sebelah paha. Paha kiri dan paha kanan. You punya tangan. Untuk nombor 7. Yang nombor 11, tangan dua-dua di belakang. Tangan dua-dua di belakang. Okay? Kemudian, nombor 12. Duduk di kerusi, buat pose begini. Sama pose begini. Okay? Kalau kamu ubah posisi, kaki kiri yang naik, kaki kanan yang turun ke bawah, so maksudnya tangan sini yang berada di atas paha kiri. Kamu boleh selesa sama ada nak pose begini di sebelah kanan ataupun pose angle kiri cantik buat pose di sebelah kiri. Mana-mana pun tak kisah.
Okay, saya nak tengok kamu punya line, body line kamu dekat untuk post yang ini. Okay, last post. Ni post normal. Bila kamu post buat tangkap gambar dalam studio, ini post normal. Okay, post cekap pinggang. Tapi ingat, cekap pinggang begini, cekap pinggang. Di atas hips kamu. Bukannya di sini. Bukannya di apa panggil sini? Paru-paru. Bukannya di bawah kamu punya breast tu. Bukan. Betul-betul di atas hips, di pinggang. Di atas pinggang betul-betul. Okay? So jangan nampak awkward. Saya nak dua tangan. So dekat sini, kalau kamu tengok kaki ni, dia tak buka. Kaki dia tak buka. Kaki dia rapat. Dekat bawah tu je nanti dia ada silang. Style silang dekat bawah tu. Macam kita belajar tadi tu. Okay? Baru nampak kamu punya line dekat atas. Line dekat bawah. Straight je. Tak block. Okay? Tak block. Kalau kamu nak letak tangan dekat sini, tangan kiri di atas sini, tangan kanan ni kena lepas. Contohnya. That's why bila kamu tangkap gambar buat photoshoot, kamu kena tahu pose dia supaya pose tu tak nampak messy. Nampak clean je, cantik je kamu punya pose. Okay, nampak cantik kamu punya pose tu. So this is the last pose. Okay, ada 13 pose kamu kena buat. Pakai baju putih, seluar jeans tak kisah, warna biru ke, warna hitam ke, pakai je lah apa-apa pun seluar. Kalau tak ada seluar jeans, ada seluar panjang, pakai je lah seluar panjang. Okay, pakai seluar panjang. Jangan pakai kain lah. Okay, kalau boleh seluar saya nak. Sebab saya nak tengok kamu punya line kaki tu. Kalau kamu pakai kain, kamu tutup line kaki, saya tak nampak line kaki tu nanti. That's why saya nak kamu pakai seluar. Okay. So, habis. Thank you. So, dekat hari ni kita belajar 13 pose. Ada banyak pose. Nanti saya akan share lagi dengan kamu pose-pose yang lain untuk photoshoot yang jenis lain pula. Okay, contohnya produk photoshoot. Okay, produk photoshoot. Bila kamu photoshoot dengan produk, macam mana kamu nak pegang produk photoshoot? Pegang produk macam mana? Macam ni, begini. Itu lain pula. Faham? So hari ni saya tunjuk dua. Satu yang streetwear untuk kamu tangkap gambar, upload dekat Instagram supaya nampak cantik. Yang kedua, untuk komersial. Kalau kamu dapat job photoshoot baju, contohnya photoshoot baju raya ataupun photoshoot dengan macam hari tu kita orang dapat job photoshoot dengan Metro Jaya. So kena tahu pose-pose macam mana kamu nak buat bila pose dalam studio dengan baju tersebut. So kena practice. Kalau tidak, nanti orang ambil kamu, dah bayar fotografer nak kena ajar lagi kamu pose. Padahal orang tu bayar fotografer suruh tangkap gambar, bukan suruh ajar kamu buat pose. So kamu kena tahu buat pose kamu sendiri. Belajar. Okay? So nanti kita akan belajar pula dengan produk. So macam mana kita nak tangkap gambar dengan produk. Okay? Satu-satu kita belajar. So untuk task ni, ada sebarang pertanyaan sebelum saya serahkan kepada Sir Keith untuk sambung. Dari segi preparation sebelum kamu pergi photoshoot, apa preparation kamu kena buat contohnya. Benda-benda tu kamu kena tahu. Okay? Ada sebarang pertanyaan? Nak tanya, untuk task ni kena ambil landscape ke portrait? Ni. Portrait. Dia bukan macam ni macam ni. Gambar panjang. Okay? Gambar panjang. Gambar portrait bukan landscape. Okay. So gambar-gambar tu ada 13 dengan 10 ada 23 keping gambar. Okay, ada 23 keping gambar. Semua hantar dekat Telegram. Nanti saya compilekan sekali. Okay? Kena belajar. Nak tanya yang pasal baju kan, contoh kan pakai baju t-shirt, boleh tak kalau macam nak lipatkan ke ataupun suruh dia macam nampak fit lah? Boleh. Tak kisah. Janji baju tu putih. Okay? Saya nak baju putih. Jangan pakai baju colour lain sebab macam kamu nak pergi buat casting pakai baju putih. Cantik. Pergi audition pakai baju putih. Kan? So pakai baju putih. Nanti boleh jadi profile. Kalau nak gambar nanti saya edit cantik-cantik. Saya buat. Saya pilih gambar yang cantik-cantik. Saya boleh buat profile. Betul? That's why saya selalu pakai baju putih. Okay. Ada lagi sebarang pertanyaan? Nanti saya akan sharekan dokumen ni dalam group. Okay, saya akan sharekan dokumen ni dalam group.
untuk gambar streetwear, background, Arisa background, streetwear tak kisah sama ada nak background dekat depan rumah, kat jalan raya dekat rumah, dekat taman dekat rumah, dekat dalam rumah, tak kisah. Mana-mana pun tak kisah. Janji follow je post-post yang saya bagi tu, ada 10 post tu. Okay, kalau macam boleh keluar kat depan rumah, jalan raya dekat depan rumah, nak tengok gambar kat situ. Depan rumah. Okay. Boleh jalan kat bandar tu, pergilah bandar. Cari bangunan yang cantik sikit. Kalau straightway lagi Okay. cantik. Tak boleh keluar, tak payah. Boleh keluar lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa pertanyaan, siapa lagi tanya ni? Sekejap vintage hoodie kinda like casual style. Kalau nak pakai hoodies can. Hoodies tak nak dulu dah. Hoodies tak payah. Okay, kalau you pakai hoodies, boleh tapi jangan tutup kepala kamu dengan hoodies. Okay, jadikan dia casual, simple saja. Faham? Boleh Okay. Jangan tutup kepala dengan hoodies macam tu, tak nampak lah muka siapa. Okay. Kemudian macam mana nak cover pose kalau jenis lengan dan bahu yang lebar. Okay. So tengok, kalau kamu ada bahu yang very broad, macam atlet lah. Okay, bahu yang sangat broad. Okay, broad. So that's why kamu kena train kamu punya angle. Adakah angle depan? Kalau kamu buat macam ni, so kamu punya bahu tu akan lebih nampak broad. Kalau kamu betul-betul cakap pinggang betul. That's why ada setengah, bila kamu tahu bahu kamu lebar, bila kamu pose kamu kena pusing sikit. Bagi ada ilusi, pusing sikit. Supaya bahu kamu tak boom macam tu. Bahu kamu sengit macam tu. Nampak bagian? Sipi macam tu. Faham? Sama juga ada setengah orang, peha dia lebar. Peha dia lebar. Okay, peha dia lebar. That's why bila peha kamu lebar, bila kamu berdiri, kamu buka kaki macam ni, peha kamu nampak berbum macam tu. Peha berbum macam tu. Faham? That's why kita kena practice kaki kita silang macam ni. Supaya peha depan dan peha belakang cover each other. So tak nampaklah peha kamu tu sebiji sini, sebiji sini. Macam tu, macam buat cepedak. Kiri macam pedak, kanan macam tu. Faham? So that's why kita kena silang kita punya peha, bukan bersilang macam rapatkan peha kita, touch each other macam tu. So bila kita buat macam tu, peha kita, at least kita dah gabungkan peha kita ilusi dia nampak lebih kecil macam tu. Faham? That's why photoshoot practice sangat penting. Kalau kamu tak belajar photoshoot, tak practice sangat gambar, nanti bila kamu masuk dalam studio, dapat job, kamu akan kekok. Faham? Dapat job kekok. Lepas tu fotografer akan cakap, jangan ambil lah budak tu, dia tak pandai pose, penat lah ajar, sepatutnya 1 jam jadi 5 jam dengan dia. Tak habis-habis lagi baju macam tu. Okay? Fotografer boleh cakap. Faham tak? Sebab kita nak orang yang ready. Masuk je studio, tengok gambar, pap, habis. Betul tak, Keith? Cepat je kan? Okay? Cepat je. Okay, kemudian commercial post je kan background dia empty. Betul, commercial post je background dia empty. Okay, yang lain kalau streetwear, okay, tak kisah. Must be straight model face or can we smile? Okay. Macam ni model tak semestinya kamu kena buat muka yang macam nak makan orang. Tak semestinya. Faham tak? Tak semestinya muka macam nak makan orang, macam nak bunuh, ada simpan pisau kat belakang, nak tikam orang. Tak semestinya. Okay? That's why kamu kena ada karakter pelbagaikan. Ada setengah picture kamu senyum, ada setengah gambar kamu serious model. Tengok pose kamu macam mana. Kalau pose tu nak menunjukkan diri kamu yang very fun, cheeky, mestilah kamu senyum. Takkanlah. Paling saya ingat muka macam nak bunuh orang macam tu. Tak nampaklah cheeky dia. Faham? So mesti ada dia punya emosi dekat gambar tu. Okay, kalau rasa macam kamu duduk tadi tangan bersilang tu, kamu nak nunjukkan kamu ni fun orangnya, bolehlah buat senyum macam tu. Okay, ataupun kamu nak tunjuk apa, sisi macam mana, sisi yang very fun, sisi yang very serious. Okay, kalau professional models yang dah dewasa, mungkin nak tunjuk sisi yang very sexy macam tu. Understand? So kamu yang kena portray. Bila saya tengok gambar kamu,
cantiklah gambar ni, ada emosi. Emosi apa, saya tengok gambar saya tahu, oh this is emosi dia, sangat-sangat this having fun, sangat ceria. Saya tahu emosi nak dipapalkan dalam gambar tersebut. Okay, so Encik please, yang streetwear kan boleh pakai dress tak ambil gambar? streetwear dress boleh, tak kisah. Okay, tapi kamu kena ingat, kalau ada gambar-gambar yang saya nak tonjolkan kaki, so kamu jangan pakai dress yang tutup sampai ke bawah. Dia tak nampak kaki. Contohnya tadi kaki yang satu dekat atas batu, satu dekat bawah. Kalau kamu pakai dress, nampak macam dress tu terkangkang besar macam tu, bahagian bawah. So tak cantik. Okay? Boleh? So kena tengok kesesuaian pose kamu dengan baju yang kamu nak pakai tu. Boleh Okay. Kalau sekadar berdiri saja, berdiri tegak, pose kepala singa nak pakai dress yang labuh sampai ke bawah, okay je, tak masalah. Okay? So siapa lagi ni? Okay, tak ada apa dah nak tanya. So saya serahkan kepada Sir Keith untuk bagi sedikit tips kepada kamu semua sebelum pergi studio sebagai model, apa kamu kena buat. Okay, sebelum pergi foto studio ke, sebelum pergi foto shoot dekat luar ke, outdoor ke, indoor ke, apa kamu kena buat. Take note. Okay? Okay, Keith. Nak share apa-apa ke ataupun Keith nak explain je? Okay, Keith, bagi tips dulu. Okay. Apa yang perlu model ataupun kamu buat persediaan sebelum pergi photoshoot. Okay, saya Keith Alvarez, talent manager daripada IDM Studio. So, apa kabar semua? Cantik-cantik, manis-manis. Okay, Keith nak share tips sebelum pergi photoshoot. Apa yang perlu kamu sediakan ataupun prepare untuk photoshoot. Okay, satu, wardrobe. Okay, wardrobe yang perlu kamu sediakan. Okay, seperti baju apa yang perlu dipakai untuk photoshoot. Sebelum photoshoot, kurang dah tahu tema apa yang perlu kamu buatkan. So, kena sediakan baju. Okay, baju yang perlu kamu pakai, accessories, heels ataupun kasut, itu perlu. Untuk yang pakai tudung, jangan lupa inner dalam color hitam, putih ataupun nude. Itu perlu kamu sediakan. Jangan mengharapkan fotografer ataupun makeup artist sediakan semua benda tu. Kamu prepare sendiri. Kalau esok ada photoshoot, malam ini kurang dah siap-siapkan dalam beg semua apa yang perlu dibawa. So jangan lupa untuk wardrobe, tema apa yang perlu kamu buat tu, so kamu dah standby. Aksesoris semua kena ada. Lepas tu, yang kedua, okay, kalau photoshoot tersebut disediakan makeup artist, so kamu perlu datang awal ke studio sebelum photoshoot bermula. Misalnya call time photoshoot pukul 4 petang, pukul 2 kurang dah kena ada dekat studio untuk buat makeup, buat rambut dan fitting baju. Selalu makeup mengambil masa yang lama. Kalau makeup artist profesional pun dia akan ambil masa dalam sejam ataupun 1 jam setengah. So kamu sebagai model ataupun bakal model terkenal, so kena prepare benda-benda tu, masa. Okay, makeup, rambut tu korang kena tahulah macam mana nak buat. Kalau tak ada makeup artist yang disediakan, kamu perlu makeup sendiri. So itu pun kamu kena makeup awal-awal daripada rumah. Jangan sampai dekat lokasi ataupun dekat studio baru kelang kabut nak makeup, nak buat rambut, nak fitting baju. Benda-benda itu kamu lakukan sebelum sampai dekat studio. Okey, yang ketiga, ini yang paling penting lah ni, time management. Untuk menjadi model yang berjaya, time management adalah sangat penting. Jangan pernah lewat datang dekat lokasi, photoshoot ke ataupun ada casting ke apa, jangan pernah lewat, jangan lambat. Sekali kamu lambat,
orang lain akan memandang kamu sebagai seorang model, talent ataupun orang yang tidak mengurus masa dengan betul. So, benda-benda ini akan merugikan diri kamu, dan juga bila kamu datang lambat di kat lokasi, akan menjadikan produksi itu lambat. Hanya karena kamu seorang yang lambat datang di kat lokasi. So, sebelum kamu jadi model yang terkenal, yang profesional, untuk jadi seorang yang profesional, kamu kena belajar mengurus masa dengan betul. So, bila dibagi call time pukul 2, datang pada masa pukul 2. Walaupun photoshoot itu pukul 4 petang. So, antara pukul 4 dan pukul 2, itu adalah masa untuk makeup, rambut, dan fitting. So, mana-mana produksi pun ataupun apa-apa kerja pun, call time adalah sangat penting untuk siapapun. Tak kira dalam industri fashion ataupun pekerjaan yang lain. So, kalau dikata call time pukul 4, datanglah pukul 4. Kalau boleh awal sikit tak apa, tak rugi. So, untuk menjadikan photoshoot tersebut berjalan dengan lancar, bila kamu sampai di lokasi, kamu jadilah seorang yang peramah, friendly. First, tegur fotografer. Sebab fotografer itu yang akan memotret gambar kamu untuk menjadi cantik. Dan sebelum photoshoot bermula, beramah mesra dengan fotografer, tanya. Kalau tak tahu lagi tema apa, tanya dekat fotografer, gambar macam mana yang dia nak, ataupun pose macam mana yang dia nak untuk kita deliver, untuk kamu sebagai model deliver, supaya klien ataupun fotografer berpuas hati dengan kerja yang anda lakukan. Jangan sampai bila dah depan kamera, dah dekat set, baru kurang terhegi-hegi bertanya dekat fotografer, abang nak pose macam mana? Abang ini okey ke? Angkat tangan macam ni okey ke? Itu satu, akan menghilangkan mood fotografer untuk mengambil gambar kamu. Bila seorang fotografer hilang mood ataupun tengok model di depan dia ni asyik-asyik bertanya, macam minta tunjuk ajar, abang nak pose macam ni okey ke? Abang nak silat rambut macam ni okey ke? Itu sebenarnya tidak perlu kamu tanyakan lagi. Itu kerana kamu dah tahu sebelum masuk ataupun sebelum berdepan dengan kamera. Setakat ni faham? Faham tak? Faham. Okey. Bila berada di depan kamera ataupun di studio dan tengah-tengah photoshoot, satu lagi yang akan mengganggu fotografer, bila kita ataupun model akan bertanya dekat fotografer, abang nak tengok gambar tadi cantik tak? Jangan lakukan itu. Itu pun juga akan menghilangkan mood fotografer. Lepas tu, bila dekat set, korang kena tahu dekat mana main lighting. Lighting utama tu, korang kena tahu. Supaya korang tetap dekat lighting, bila ambil gambar, muka korang tu dapat lighting. So taklah gelap, taklah suram muka tu. So kena tahu lighting utama tu dekat mana. Kalau lighting utama tu dekat belah kanan, kena sentiasa dapatkan lighting dekat belah kanan. Kalaupun badan korang posisi ke kiri, tapi muka tu dekat lighting. So sentiasa aware dekat mana lighting utama. Lepas tu ini nak share satu ni lah pertanyaan tadi nak jawab. Dia kata model ni perlu senyum ke tak senyum? Okey, yang itu yang selalu tak senyum ni adalah model runway. Budak-budak runway, model runway, diorang tak senyum. Sebabnya diorang nak tunjuk baju yang diorang pakai atas runway. Bukan diorang nak tunjuk diorang punya muka, diorang punya senyuman, tak. Diorang tak tunjuk yang tu. Diorang nak tunjuk badan, baju yang diorang pakai
Untuk model yang senyum-senyum, yang manja-manja, sweet-sweet ni adalah model-model komersial. Macam yang tadi AO ni bagi tahu untuk buat photoshoot komersial tu kena senyum, bagi muka yang sweet, yang sesuai dengan tema yang diberikan. Macam yang tas yang dibagi ni, korang boleh senyum ikut keadaan. Jangan buat muka macam nak bunuh orang. Yang muka-muka nak bunuh orang tu atas runway. So, diorang nak tunjuk baju. Macam mana cantik baju tu, diorang tunjukkan. Ataupun model-model yang tak senyum ni adalah model-model high fashion. Model-model high fashion ni adalah muka-muka yang diorang tak tengok cantik, tapi muka-muka yang ada karakter untuk membawa baju. Untuk diorang peraga baju tu. Baju yang tak cantik pun jadi cantik dekat badan diorang. Itu model-model yang tak senyum. Model-model high fashion jarang yang senyum. Sebab diorang fokus kepada baju dengan karakter diorang. Lepas tu kalau ada pertanyaan boleh tanya. Ada pertanyaan setakat ni yang tak faham ke persediaan sebelum pergi ke photoshoot? So ada yang mengantuk dah. So wardrobe satu kena tahu, kena alert wardrobe apa yang perlu dibawa ke photoshoot. So jangan lupa yang tu. Makeup macam kalau masa tu kalau makeup ambil masa yang lama, kena datang awal dekat lokasi ataupun kena makeup sendiri. Dengan fotografer korang kena friendly, bukan dengan fotografer saja, tapi dengan sesiapa pun yang ada dekat lokasi tersebut. Bila korang friendly, itu akan memberi kebaikan kepada korang sendiri. So, orang akan kenal korang seorang model yang friendly. So, peluang-peluang untuk korang dapat job yang lain pun akan terbuka luas. So, jangan sombong-sombong dengan orang, sentiasa jadi friendly. Lepas tu satu lagi nak bagi tahu, untuk korang nak jadi model, korang tak perlu bagi tahu dekat orang lain korang itu sebagai model. So caranya sekarang ni media sosial dah semakin popular. Korang kena buat OOTD selalu ataupun dekat posting dekat IG ke dekat Facebook tu gaya-gaya korang sebagai seorang model. Korang tak perlu bagi tahu dekat orang lain, oh saya ni model, saya ni model. Tak perlu. Kena kamu kena tunjukkan melalui perbuatan kamu ataupun gambar-gambar posting korang dekat Instagram dengan Facebook. So mulai sekarang tas dah ada, korang buat tas yang dibagi dan mulakanlah OOTD korang tu. Bila post dekat IG, Facebook semua, post benda-benda yang berkaitan dengan modeling. Jangan korang nak dating, korang post dekat Instagram. Itu tak menunjukkan korang tu sebagai model dan tidak akan memberi kemajuan ataupun perkembangan yang baik untuk korang kalau korang nak jadi seorang model. Hal-hal personal seperti korang just pergi makan dengan kawan ataupun pergi dating ke, pergi shopping, tak payah nak tunjuk sangat dekat media sosial kerana itu tak membantu korang untuk menjadi seorang model yang berjaya. So, faham? Okey semua, dah ngantuk dah. Ada beberapa orang dah menguap dah. Rasanya perkongsian untuk malam ni hanya itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh tanya, boleh follow juga dekat IG. So boleh bertanya kat situ kalau apa-apa nak bertanya. Okay, so benda yang penting sekali sebelum pergi photoshoot, buat research. Okay, macam Sir cakap, kalau tema dia apa, buat research dulu, search internet, hafal post-post ni macam mana kamu nak buat, ingat, berlatih baru pergi studio untuk shoot. Faham? Bukan bila pergi kat studio blur. Aku macam mana nak shoot, tak tahu. Kena buat research dulu, baru pergi photoshoot. Faham? Okay. So saya rasa itu sahaja. Ada sebarang pertanyaan, kalau tak ada pertanyaan kita kena stopkan kita punya ni sebab sekarang dah pukul 9.32. Seperti biasa kelas kita 1 jam je, tak ada lama sebab saya tahu nanti Dah bergantung dah. Bergantung dah semua. Kita berdiri semua. Okay.
Alicia buka kamera, Alicia, Adriana Alicia, sebab saya nak print screen gambar. Amel kamera tak okey lagi tu tak apa. Okay, so ready semua, kemas sikit rambut. Nak tengok gambar, nak print screen, kemas sikit rambut. Okay. Bila saya kata 1, 2, 3, senyum. Okay, bila kata 1, 2, 3, senyum. Shift command. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, tak ada apa-apa pertanyaan ya, semua okay So task ni submit 20 hari bulan Ogos. Kemudian next class saya akan ajar pula tentang photoshoot dengan produk. Okay, dengan produk. Dan juga kita akan adakan kelas untuk catwalk runway. Okay semua? Saya harap semua dapat belajar. Yang mana yang baru boleh tanya yang lama, boleh tanya Tasha lah, orang lama. Yang memang aktif boleh tanya Christina, orang lama yang memang aktif dalam modeling. Arisa pun banyak pengalaman. So yang mana baru-baru ni boleh tanya orang lama ni. Apa yang patut buat macam tu. Okay? So itu saja malam ini. Terima kasih banyak-banyak semua. Kita jumpa lagi pada masa lain tapi waktu yang sama. Terima kasih jaga diri semua. Jaga diri. Okay? Stay safe. Nanti saya share dalam group. Bye-bye. Good night.